Astagfirullahaladzim. Ada tak? Ada tak? Ada lain. Ha? Ada. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita perdalamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, pilihan Allah, kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini. Minta maaf dia punya notisnya lambat sebab kita tak jangka jadualnya berubah-ubah. Jadi insya-Allah ada kesempatan pagi ini, ada kelapangan sikit, kita boleh buatlah majlis. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah diberikan kesempatan, dan insya-Allah pada hari ini pada hari-hari akhir kepada zaman kita ini, dan hari-hari di mana kita akan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan, maka kita sedang berbincang dengan tajuk tekad untuk berada di dalam ataupun teguh berada bersama ataupun di atas kebenaran Allah. Maknanya bagaimana kita ingin teguh di atas kebenaran Allah ini di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat memberi bantuan kepada kita insya-Allah. Mari sama-sama kita memperbaharui iman kita, kita tajdidkan iman kita dengan kita membiasakan mengucap dua kalimah syahadah dengan sepenuh perasaan kita. Kita mengucap dua kalimah syahadah supaya kita membiasakan hidup kita ini dengan kalimah tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kita berhajat, kita minta pada Allah supaya Allah masukkan kita dalam golongan al-muwahhidin. Muwahhidin ini orang yang mentauhidkan Allah, orang yang sentiasa dalam keadaan beriman, yakin, dan kemudian sentiasa benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Untuk kita melaksanakan itu, maka kita kena sentiasa memperdalamkan maksud syahadah. Dan sebagai peringkat permulaan ini, kita membiasakan mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kita ada peluang, kita buat. Peluang kita buat, insya-Allah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari syirik, jauhkan kami dari perkara yang membawa kepada murtad, bawa kepada dosa, derhaka kepadanya, ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami bersama Islam, hidupkan kami bersama perjuangan Islam, matikan kami dengan kalimah syahadah, matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW sentiasa dalam keadaan kita merendahkan hati kita, kita sayang kepada Nabi, pada segala sunnahnya, supaya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita
untuk sentiasa menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung apa yang kita bincangkan beberapa hari yang lepas. Sebagai tajuk di bawah tajuk besarnya Islah Nafsaka. Kita memperbaiki diri kita. Ini amal yang pertama. Amal yang pertama, apabila seorang telah mengucap 2 kalimah syahadah, tidak cukup hanya dia sembahyang. Tak cukup dia puasa, melaksanakan rukun Islam yang ada di depan dia itu. Tetapi sebenarnya yang lebih penting ialah setiap yang dilakukan itu memperbaiki dirinya. Islah, berlaku islah. Sebagaimana digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Kan bermula Islam dalam keadaan dagang ganjil asing, kemudian Islam akan kembali dagang semula, kembali ganjil asing semula, macam mana hari ini fasa keempat mulkan Jabbariyah ini. Maka beruntunglah orang yang dagang ganjil asing itu. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa man ghuraba, siapa mereka yang ganjil ini, yang asing ini? Maka Nabi menjawab, allazina yaslihun iza fasadan nas. Mereka lah orang yang melakukan islah, memperbaiki diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, negara mereka, sehingga akhirnya ke seluruh dunia. And allazina yaslihun idza fasadan nas, ketika mana manusia lain rosak, manusia lain memilih jalan-jalan hidup yang membinasakan, terputus daripada Allah, terputus daripada Islam. Maka insya-Allah, maka Nabi gambarkan kepada kita amal yang paling penting, amal yang paling penting di akhir zaman. Bukan setakat sembahyang, tapi sembahyang yang mendekatkan kita dengan Allah. Bukan setakat puasa, puasa yang menjadikan kita lebih ikhlas kepada Allah, menjadikan kita lebih takarub kepada Allah. Bukan sekadar zikir, baca Quran, bukan sekadar ibadah-ibadah kita kata yang kita buat tiap-tiap hari itu, tapi semua ibadah, semua perjalanan kehidupan kita yang menjadikan kita semakin baik, semakin meningkatkan diri, iman kita, ibadah, takwa kita, meningkatkan ikhlas kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah amal yang sebenarnya yang paling penting di akhir zaman ini, insya-Allah. Maka pada hari ini kita sambung sikit apa yang telah kita bincangkan beberapa hari yang lepas. Kita akan melihat kepada salah satu daripada perkara yang kita gambar sebagai tuntutan kehambaan, tuntutan untuk kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya mentauhidkan Allah dalam uluhiyatillah, dalam uluhiyah, tauhid uluhiyah tadi itu, iaitu dalam setiap keadaan, ke setiap suasana. Kita nak melihat sikit apa yang saya petik daripada apa yang digambarkan oleh Syekh Imam Ahmad bin Athaillah rahimallah al-Iskandari rahimallah taala, dan saya petik sikitlah daripada dia punya kata-katanya itu dalam kitab Al-Hikam, dan kemudian kita akan tengok kaitannya dengan tajuk kita yang kita telah bincang dalam beberapa siri yang lepas. Yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah berkata, Imam Ahmad kita apa? Saya baca makna sajalah. Allah Subhanahu Taala akan melapangkan hati kamu. Ini maknanya dalam kehidupan kita ini Allah akan melapangkan hati kita, menggembirakan hati kamu. Maknanya Allah akan bagi kita gembira. Allah akan bagi kita kelapangan, keseronokan, kebahagiaan. Agar tidak ia tinggalkan kamu di dalam beserta kesempitan. Jadi maknanya Allah bagi kita kelapangan, kegembiraan, ketenangan, supaya kita tidak ditinggalkan di dalam kesempitan, kesusahan. Maknanya kelapangan itu setelah kesempitan. Dan ia iaitu Allah tinggalkan kamu beserta kesempitan, dan Allah memberikan kita kesusahan, kesempitan, kepayahan. Allah memberikan kepada kita kesusahan, mungkin ketakutan, mungkin ancaman yang menggugat kita. Dan Allah sempitkan kamu, dan agar ia tidak tinggalkan kamu di dalam kelapangan, supaya kita tidak sentiasa hidup dalam keadaan lapang saja. Sebab apa? Antara sebab besarnya bila manusia ni lapang, dia mudah lupa Allah. Dia mudah lupa akhirat. Dia ingat dunia inilah syurga. Dunia inilah tempat dia gembira, tempat dia bersuka-suka. Maka agar Allah tidak biarkan kamu di dalam kelapangan. Dan Allah SWT keluarkan kamu daripada keduanya. Maknanya Allah keluarkan daripada kelapangan dan kesempitan tadi, dan memberikan kegembiraan, kesedihan, agar tidaklah kamu bagi segala sesuatu melainkan Allah. Jadi Allah tukar gantikan lapang, Allah tukar gantikan senang dengan susah, lapang dengan sempit, dan sebagainya tadi, supaya kita tidak melihat sesuatu itu melainkan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang amat penting untuk kita rasai di dalam kehidupan kita, bagaimana antara
ujian fitnah di akhir zaman ini ialah bagaimana mereka nak putuskan kita dengan Allah, putuskan kita dengan jalan-jalan menuju kepada Allah, jalan-jalan untuk membina iman, membina ikhlas kita, membina takwa kita, membina ibadah ubudiyah lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah pada hari ini kita nak merasakan bahawa setiap ketika kita wajib mentauhidkan Allah. Setiap ketika wajib hati kita mempunyai satu perasaan untuk mentauhidkan uluhiyah Allah. Maknanya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan kita merasai satu perasaan, iaitu kita nak rasa hanya Allah yang berhak untuk kita syukur, untuk kita sabar, untuk kita beribadah padanya, untuk kita bermohon, untuk kita berharap. Ini uluhiyah. Apa sahaja yang ada dalam hati kita ni, dalam suasana yang berlaku pada kita, kita nak sentiasa hubung kaitkan dengan bagaimana Allah SWT yang sebenarnya di belakang setiap perkara yang berlaku. Ini satu perkara yang perlu kita islah dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 keadaan dalam perjalanan kita untuk menuju kepada Allah ini. Ada 3 keadaan. Jadi kita kena sensitif pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama sekali, keadaan lapang hati. Jadi ada kadanya kita diberikan oleh Allah perasaan lapang hati, seronok aja, dan hati kita rasa gembira aja, hati kita rasa berbunga-bunga, kita kata sebut kan, gembira kan. Dan kemudian ada keadaan yang kedua, ialah keadaan di mana Allah sempitkan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ini menderita, susah, takut, gelisah, sedih. Allah jadikan hati kita ni dalam keadaan yang serba-serbi tak kena. Ini keadaan yang kedua. Jadi perjalanan kita nak menuju kepada Allah ni, ada masanya Allah akan beri keadaan ini pada jiwa-jiwa kita ini. Dan keadaan yang ketiga ialah keadaan yang kedua inilah keadaan yang dihadapi oleh orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi orang yang berjalan menuju kepada Allah, setengah-setengah ulama menggambarkan salikin, orang yang berjalan menuju kepada Allah itu, dia duduk dalam keadaan memproses hatinya, mendidik hatinya untuk kuat, untuk dekat dengan Allah tadi, mentauhidkan Allah tadi. Maka pada masa itulah, itulah merupakan bila kita dah mula dapat nampak, dapat sedar, dapat perasan bahawa yang lapang itu daripada Allah, yang sedih itu daripada Allah, yang senang itu daripada Allah, yang susah daripada Allah, yang sihat daripada Allah, yang sakit daripada Allah. Maka setiap keadaan itu kita boleh hubungkan dengan Allah, maka itulah dikatakan sebagai permulaan kepada perjalanan orang-orang yang arifin, golongan arifin. Golongan orang yang mengenal Allah. Orang yang kenal Allah ni, bila dia melihat setiap sesuatu yang berlaku di hadapan dia, maka dia melihat di belakangnya itu adalah kehendak Allah, kekuasaan Allah, kan? Kita kata petunjuk daripada Allah, kan? Kita kata semua tu, kan? Innalillah, semua daripada Allah. Maka inilah apabila kita dah mula merasai akan keadaan lapang dan keadaan sempit daripada Allah, maka itulah kita dah mula berjalan di atas jalan orang yang arifin, iaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian suasana yang ketiga ialah disebut i'tilal. Suasana i'tilal ni maknanya apa? Suasana yang kita tak rasa apa-apa. Kita tak sedih, tak gembira, tidak berbunga-bunga, tidak rasa sempit, tidak rasa susah. Walaupun kita berhadapan dengan kesenangan, hati kita rasa biasa aja, sama aja. Tetap kita sabar, syukur, redha. Hati kita di dalam keadaan kesusahan pun tetap juga kita rasa biasa aja, senang, syukur, sabar, redha. Tetap kita dalam keadaan tidak terkesan dengan suasana-suasana yang ada di hadapan kita. Sama ada suasana itu suasana yang baik, yang buruk, yang senang, yang susah, yang lapang, yang sempit. Jadi apa pun suasana yang ada di hadapan kita, apabila ia tidak menggugat kedudukan hati kita tu, tak rasa gembira, tak rasa gembira sangat, tak rasa susah sangat, tak rasa sempit sangat, kan? Maka itu disebut i'tilal. I'tilal ni apa? Suasana yang kita berada dalam keadaan sebenarnya pada masa itu kita telah sampai kepada kemuncak makam orang yang arifin, orang yang kenal Allah. Kalau mula-mula nak kenal Allah tu memang kita rasa macam-macam, macam sekarang lah, kan? Kita rasa macam-macam, kejap gembira, kejap suka, kejap takut. Tapi apabila kita telah sampai satu peringkat di mana apa pun berlaku tidak mengesan hati kita, sentiasa hati kita beriman dengan Allah, tetap beriman dengan Allah, tetap sayang ke Allah, tetap memuji Allah, tetap bersyukur pada Allah, tetap bersabar pada Allah, maka itu makam kemuncak pada makam arifin.
mereka yang telah menuju kepada Allah. Yang tadi tu makam salikin. Bila kita mula rasa yang sesuatu daripada Allah, itu salikin, kita dah mula berjalan menuju pada Allah. Bila kita dah tak rasa apa-apa, maknanya sama je, iman kita, yakin kita pada Allah tetap tinggi, malahan bertambah tinggi setiap saat, meningkat, maka itulah makam arifin, orang yang sampai dah peringkat nak mengenal Allah. Maka di sinilah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam al-bastu wal kabtu, digambarkan oleh Rasul Imam Ahmad, dia kata al-bastu wal kabtu itu bisababin wa ghairas sababin. Maksudnya orang yang kenal Allah ini, sama ada dia lapang hatinya, al-kasbu dia lapang, dia gembira, ataupun dalam keadaan sempit dan sebagainya, ada kalanya dengan sebab bisababin, ada kalanya wa ghairas sababin, ada kala yang tidak ada sebab. Ini yang kita nak bincang pada hari ini, supaya kita boleh sentiasa mentauhidkan Allah dalam setiap ketika, setiap saat. Kita berada dalam keadaan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb kita, ilah kita. Ini rahsia kejayaan orang-orang yang mahdiyin, al-mahdiyin, yang berada di akhir zaman. Rahsianya apabila hati mereka dah mula berjalan menuju kepada Allah, kita sebut salikin, dan mereka dah mula mengenal Allah, disebut arifin. Bila kita dah berada di atas jalan-jalan ini, maka pada ketika itulah, jadilah setiap ketika, setiap saat, kita sentiasa merasa dekat dengan Allah, sentiasa merasa keadaan gembira, tenang. Dia tak kecoh, dia tak gelisah, dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan tengok keadaan-keadaan ini pada hari ini, biiznillah, insya-Allah. Yang pertama sekali, digambarkan oleh Imam Ahmad, kadang-kadang kesenangan itu datang dengan sebab. Kadang-kadang kita rasa seronok, gembira dengan sebab, kadang-kadang dengan tidak ada sebab. Adapun dengan sebab, lapangnya hati itu ada 3 perkara. Jadi kelapangan hati kita, kegembiraan hati kita, keseronokan hati kita itu didatang dengan 3 perkara. Dengan kalau sebab ada 3 perkara. Yang pertama disebut ialah ziyadatul fi ta'ah. Apabila kita telah bertambah melakukan taat, maka kita akan gembira. Jadi fitrah hati yang bersih, hati yang hidup bersama Allah, hati yang mula nak mentarbiah dirinya, memproses dirinya, apabila bertambah taat, hati dia seronok. Dia seronok, dia bukan rasa beban, dia bukan rasa malas. Contohnya bulan Ramadan kan. Kalau bulan Ramadan tu, hari pertama dia rasa seronok sangat masuk bulan Ramadan. Hari kedua lagi seronok hari ketiga. Bukan makin lemah. Orang sekarang ni makin lama makin lemah. Mula-mula semua pakat semangat aja. Sembahyang tarawih tu sampai 20 rakaat. Sembahyang tahajud lagi malam. Buat lagi sembahyang duha lagi. Tapi dah mula bila dah masuk hari ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-11, dah dekat 20 tu dah mula kurang. Rasa penat, letih. Kenapa? Dia tidak, hati yang tidak benar-benar bertambah kebaikan tadi. Jadi ziyaratun fi ta'ah. Jadi apabila seorang beriman itu melakukan taat, maka fitrah hati yang bersih tadi dia akan rasa seronok. Jadi sebab tu kalau kita sembahyang, kita rasa penat, rasa letih, rasa ngantuk, kena tengok balik sembahyang tu. Kalau kita baca Quran, rasa berat aja baca Quran. Kena tengok balik hati kita. Di mana hati kita masa baca Quran. Kita kena istighfar ke Allah. Kenapa? Kita tak rasa seronok dengan ibadah pada Allah. Jadi yang ini mungkin ada dosa kita. Mungkin ada kelemahan kita. Mungkin ada benda yang mengganggu kita lah. Untuk kita dekat Allah tu. Walaupun sembahyang tak rasa seronok. Walaupun sembahyang tak rasa lapang. Tak rasa tenang. Tidak ada tamakninah bersama Allah. Ini satu yang kita kena cek. Ini dosa mana satu dosa yang ganggu aku ni. Mana satu dosa yang aku tak boleh bangun malam ni. Mana satu dosa yang aku tak boleh nak berzikir ni, nak baca Quran ni. Dosa yang mana ni? Kita kena muhasabah. Sebab fitrahnya orang yang beriman, bila dia beramal, bila beribadah, dia semakin kuat. Ini fitrah aja begitu. Jadi kita tengok. Jadi ada apabila orang beriman itu melaksanakan ibadah yang berat, ibadah yang berat, maka selepas dia merasa membuat ibadah itu, dia akan rasa tenang, dia akan rasa seronok, rasa puas. Contohnya kita puasa. Kita puasa kan, tahan makan, tahan minum, tahan semua sekali perkara yang maksiat kita tahan betul-betul, sungguh-sungguh jaga. Kemudian kita tahan juga dari sudut apa kita kata perasaan kita, supaya tidak cenderung kepada perkara yang Allah murka. Tahan semua. Tapi bila berbuka puasa, kita rasa seronok, dapat mengatasi lapar, haus ketika kita berpuasa. Ini satu yang diberikan, kita kata ziyadatul fi ta'ah, satu kelapangan daripada sebab taat. Contohnya orang yang naik haji ataupun umrah, maka dia berihram.
Dia memakai ihram. Kan dia kena jaga pantang larang ihram. Ada 13 pantang larang ihram. Dia jaga satu. Susah nak jaga ihram tu. Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh tutup kepala kalau laki-laki. Contohnya. Jadi banyaklah pantang larang, 13 pantang larang tu. Maka setelah habis ihram, dia dah boleh tahlul, maka dia rasa leganya, lapangnya, rasa gembiranya, dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu kelapangan yang disebabkan oleh ziyadatu fit ta'ah, iaitu bekalan yang datang daripada taat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasul, man salatuhu hasanatu wasa'at sayyatuhu fahuwa mu'min. Rasulullah sallallahu, siapa yang rasa gembira, yang rasa seronok apabila dia boleh buat taat, apabila dia melakukan taat, dan merasa risau, sedih hatinya apabila dia berdosa, maka itulah tandanya seorang mukmin, dia itu beriman. Jadi kalau kita buat taat, kita rasa seronok, rasa gembira, rasa tenang hati kita, rasa berbunga-bunga hati ini, maka itu tanda mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita tercebur dengan dosa, mungkin dari kelalaian kita, kemalasan kita, perkara-perkara yang menyebabkan kita jauh daripada Allah tu, menyebabkan kita sedih, rasa risau, rasa bimbang, gelisah, tak best lah. Contohnya kita terlepas sembahyang, nak solat terlepas solat. Patutnya solat tahajud, bangun-bangun subuh, kan tak dapat solat tahajud, kita rasa alah sedihnya, kan. Maka kesedihan itu tanda iman, tanda iman. Maka di sinilah kita lihat, apabila datang kegembiraan dari sebab ini, maka itulah sifat-sifat kehambaan. Jadi macam mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal apabila kita merasakan begini, maka sifat inilah sifat kehambaan. Maknanya bila kita boleh buat taat, kita boleh buat ibadah, kemudian kita rasa gembira, lapang. Kita rasa lapang, buat taat ni rasa lapang. Maka yang pertama sekali, yang penting untuk menunjukkan kita ni mentauhidkan uluhiyah Allah. Uluhiyah kepada Allah tadi, sifat-sifat Allah uluhiyah tadi, maka ialah menuntut kita supaya kita bergembira sebab taat, bahawa kita melihat itu adalah anugerah Allah. Jadi macam mana kita nak mentauhidkan Allah ketika kita berlakukan taat, kita rasa gembira, lapang tadi, kita nak melihat kemampuan kita, kebolehan kita buat taat tadi, melakukan taat tu, buat baik tadi, adalah taufik, anugerah daripada Allah. Kita nak melihat ini anugerah Allah. Jadi yang kita boleh buat ni, kita melihat pertolongan Allah. Ni izin Allah. Setelah selesai kita buat taat, buat ibadah, kita rasa gembira, kita rasa suka. Kita menyaksikan apa? Menyaksikan musyahadah tadi, ini pertolongan Allah. Allah tolong kita. Allah izin kita. Allah bahagi kita buat. Kita nak rasa macam tu. Kan? Jadi apabila kita merasakan ini adalah taufik daripada Allah, anugerah Allah, maka di situlah kita mentauhidkan Allah ketika taat datang pada kita, ketika kita mendapat kelapangan tadi. Contohnya kan, ada orang tak pernah ada suami, maklumlah dah lama tak ada suami, tiba-tiba dapat suami, gembira sangat dapat suami. Dapat suami gembira sangat, maka dia nak rasa ni Allah izin. Bukan dia pandai-pandai cari dekat mana-mana, kan, dekat pasar malam mana tak, Allah izin nak nampak. Dapat isteri pun sama juga. Dapat taat, pergi haji, pergi umrah, sama juga. Dapat kawan baru, sama juga. Jadi maknanya kita melihat ini taufik Allah, ini anugerah Allah. Maka inilah tanda kita mentauhidkan Allah dalam hati kita, uluhiyah, merasai yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kenapa kita kena melihat ini taufik daripada Allah? Supaya tidak timbul ujub dalam diri kita. Kita tak rasa diri kita ni baik, diri kita ni lebih baik daripada orang. Tidak timbul ujub dalam diri kita. Tidak timbul satu perasaan keakuan, aku punya. Ibadah ni aku punya, aku yang buat. Zikir ni aku yang buat, aku punya. Ini sifat aku, keakuan. Kita rasa diri kita, nafsu kita punya, bukan Allah punya. Sedangkan segala yang kita lakukan semua itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak kena rasa bila boleh taat dan kita gembira dengan ketaatan itu, yang pertama sekali kita nak saksikan bukan taat kita, bukan sembahyang kita, bukan puasa kita, bukan haji umrah kita, tetapi kita nak melihat, menyaksikan ini adalah anugerah Allah. Ini taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun merendahkan diri kita kepada Allah.
kita pun bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita syukur. Baru jadi ketaatan itu menjadi ibadah yang mentauhidkan Allah. Kalau tidak ibadah tidak mentauhidkan Allah. Apa contoh ibadah tidak mentauhidkan Allah? Dia buat sembahyang, dia buat puasa, dia derma, dia berjihad, berjuang, dia mati syahid. Tetapi hati dia rasa dia yang buat. Rasa dia yang punya. Sedangkan Allah gambarkan kepada kita kan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan, apa sahaja yang ada di langit, apa sahaja yang ada di bumi, semua itu milik Allah, kepunyaan Allah. Tiba-tiba dia kata, dia buat, dia yang buat. Dia taat, dia yang taat. Maka dia tidak mentauhidkan Allah. Dan apabila dia tidak mentauhidkan Allah, maka jadilah ibadah itu ujub dalamnya. Ada ujub, ada sifat-sifat riak, ada sifat-sifat sombong, takbur. Kenapa? Kerana dia rasa dia punya. Maka jadi ibadah itu bukan lagi lillahi wahdah. Jadi ibadah itu menjadi ibadah yang dibuat kerana dasar nafsu. Maka ibadah ini tidak akan bertambah barakahnya. Allah tak terima mana-mana ibadah yang ada di dalamnya syirik. Walaupun syirik itu sekecil-kecilnya hanya dengan rasa diri dia punya. Diri dia punya. Jadi dia akan tersekat hubungan dia dengan Allah. Jadi dalam tarbiyah ini kita nak kena melihat bagaimana Allah bagikan kita kelapangan dan kegembiraan. Kelapangan dan kegembiraan itu adalah merupakan anugerah daripada Allah. Maka sewaktu kita gembira hati kita, kita nak ingat dalam hati kita, seronoknya dapat puasa, seronoknya dapat sembahyang malam, seronoknya dapat baca Quran, dapat hafal Quran, seronoknya dapat tolong orang. Kita nak ingat apa yang kita lakukan itu adalah anugerah taufik daripada Allah. Allah yang izin kita sembahyang, Allah yang izin kita puasa, Allah yang beri kekuatan kepada kita untuk kita sembahyang, Allah yang beri kekuatan kepada kita untuk kita berpuasa, haji, umrah. Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Maka kita patah balik, kita beri balik, kita serah balik kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nombor satu. Maka nombor satu, apabila seseorang itu bertambah kelapangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab taat, maka adab dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak merasakan itu anugerah daripada Allah. Dia mempersaksikan bahawa segala yang dibuat, yang dia lakukan ibadah tadi adalah merupakan ziyad daripada Allah, taufik daripada Allah. Yang kedua, kegembiraan, keseronokan, kelapangan hidup dengan sebab ziyadatul fid dunya. Ziyadatul dunya, maknanya kita diberikan tambahan, diberikan bekalan dunia, dunia bertambah. Bertambah pada kita itu dunia. Dunia diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya kita berusaha, kita bekerja, kita berniaga, Allah bagi laku, perniagaan kita dapat untung, dapat satu kebaikan, maka kita pun seronok, lapang hati kita. Kan, ada orang hadiahkan kita sesuatu, kita rasa seronok hadiah daripada seseorang. Ataupun kita mendapat sesuatu kegembiraan dengan sebab bertambahnya dunia di dalam kehidupan kita. Maka apabila kita telah mendapat bertambahan dunia ini yang menyebabkan hati kita lapang, maka bagaimana untuk kita mentauhidkan kehidupan kita dengan nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka hati kita nak kena rasa syukur kepada Allah. Jangan kita rasa kita pandai, kita kuat, kita boleh bekerja, saya ni smart thinking. Saya ni seorang yang pandai, saya merancang, saya mengurus. Kita rasa kita itu satu. Yang kedua, kita rasa kita punya. Jadi untuk itu, maka hendaklah kita mentauhidkan Allah bila mendapat nikmat daripada dunia yang dikurniakan oleh Allah ini, iaitu menuntut kepada kita untuk kita mentauhidkan Allah uluhiyah tadi dengan kita meningkatkan syukur kita kepada Allah. Dapat nikmat, syukur pada Allah. Bukan dapat nikmat kita rasa ini usaha titik peluh aku ni. Aku berusaha siang malam pagi petang bekerja dah ni dapat ni. 1 juta ringgit dapat ni. Kenapa? Ni usaha aku. Aku yang buat. Begitu. Jadi ini akan menjadikan kita ni terputus daripada Allah, menjadikan uluhiyah Allah tadi berjalan sifat-sifatnya dalam diri kita. Maka di sinilah kita lihat perkara yang pertama sekali, bila kita mendapat ziyadatul dunia, kita diberikan bekalan tambahan dunia tadi, maka kita hendaklah sifat hamba bersyukur. Macam mana nak bersyukur?
Sekurang-kurangnya 3 perkara nak bersyukur. Kita nak kena tengok balik kan, apa yang Allah bagi kita kat dunia. Contohnya dulu tak ada rumah, tiba-tiba sekarang dah ada rumah. Kan? Dulu tak ada kereta, dah boleh beli kereta. Dulu tidak ada kelayakan apa-apa, dah grad, dah dapat lulus, dapat masuk universiti contohnya. Dah lepas universiti, dapat kerja, dapat satu yang daripada dunia. Maka yang pertama sekali kita nak rasa ini daripada Allah. Dan kita nak kena tingkatkan syukur. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang pertama sekali syukur ni maknanya apa? Kita mengiktiraf nikmat itu daripada Allah. Dan kita banyak menyebut-nyebut Allah. Yang pertama syukur, kita iktiraf. Kita mengiktiraf. Kita yakin. Kita i'tikad. Bahawa sesungguhnya nikmat ini daripada Allah. Kita melihat rumah kita. Rumah daripada Allah. Kita melihat kereta kita. Kereta ni pemberian Allah. Walaupun dekat title tu tulis nama kita. Kan, kereta tu nama kita. Tapi sebenarnya hakikatnya Allah yang bagi. Ini kan, bila kita nak mentauhidkan uluhiyatillah tadi. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka kita rasa kereta rezeki ni Allah punya. Allah bagi kat kita. Nak rasa begitu. Maka tanda kehambaan kita kepada Allah, kita bersyukur. Maka macam mana bersyukur? Kita iktiraf ini daripada Allah dan kita puji Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita puji Allah. Banyak akan sebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, astaghfirullah. Jadi yang pertama sekali kita membanyakkan kan, menyebut nama Allah, puji Allah, puji. Kan hanya Allah saja yang berhak dipuji kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah baca dah dalam semayang gitu kan. Hanya senya pujian hanya milik Allah Rabbul Alamin. Maka kita puji. Yang pertama syukur, kita iktiraf ini daripada Allah. Semua nikmat, semua. Kesihatan kita, kekuatan kita, keluarga kita, suasana yang ada pada kita, semua daripada Allah. Maka kita pun cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kemudian yang kedua, macam mana syukur? Syukur ialah dengan kita menggunakan nikmat itu untuk kita taat pada Allah. Jangan guna untuk maksiat. Kita dapat duit, tiba-tiba, mari kita pergi kan, joli sikit, kita dapat duit banyak ni. Pergi membazir kan. Gunakan nikmat yang Allah beri untuk taat pada dia. Barulah dia menjadi tanda syukur. Kita dapat nikmat mata. Allah bagi mata, boleh melihat ni nikmat ni mata. Tiba-tiba mata kita melihat benda yang haram. Terang-terang melihat benda yang haram. Tengok TV, tengok movie, tengok internet, benda yang haram kita tengok ya. Kita mendengar yang haram. Allah bagi nikmat telinga kita gunakan. Itu tidak bersyukur. Sesiapa yang menggunakan nikmat untuk kufur kepada Allah, melakukan maksiat mungkar, maka dia tidak bersyukur. Maknanya dia tidak mentauhidkan Allah dalam hakikat kehidupan dia. Kita kena bersihkan. Kita kena bersihkan. Jadi syukur ialah dengan kita melaksanakan apa sahaja yang diberikan oleh Allah nikmat tadi untuk kita taat kepada Allah. Apa contoh taat yang paling besar sekali? Contoh taat yang paling besar ialah kita membantu agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, wahai yang yakin pada Allah, wahai orang yang terikat dengan janji Allah. Allah SWT dah pilih kita sebagai orang beriman tadi. Mahukah aku, kata Allah, tunjukkan kepada kamu satu perniagaan, satu jual beli yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Beriman pada Allah, tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman pada Allah, beriman kepada Rasulnya. Apa maksud beriman pada Allah? Kita nak mentauhidkan Allah. Kita nak berubudiah kepada Allah. Itu maksud iman tadi. Kita bukan saja sekadar kita kata la ilaha illallah, tapi hati kita ni kosong daripada hubungan dengan Allah. Kemudian beriman pada Nabi, kita kena ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja ikut, kita nak menegakkan syariat Allah di atas muka bumi ini. Maka selepas daripada beriman Allah, beriman Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu bantu agama Allah. Kamu berjuang pada jalan Allah dengan diri kamu, dengan harta kamu. Itulah yang lebih baik pada kamu sekiranya kamu mengetahui. Jadi syukur bukan hanya sekadar kita menikmati untuk diri kita.
Kita makan, kita dapat duit banyak, kita makan banyak-banyak. Kita makan, keluarga kita makan. Sedangkan umat dalam keadaan menderita. Umat dalam keadaan papa kedana, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan hidup susah, dan ramai pula yang murtad, yang keluar Islam. Kenapa? Kerana mereka berada dalam keadaan kesusahan tadi. Maka wajib kita membantu. Ini kata gambarkan sebagai bersyukur. Jadi syukur bila harta yang ada pada kita, tenaga yang ada pada kita, potensi yang ada pada kita itu boleh kita salurkan pada jalan Allah. Salurkan pada jalan Allah. Maka inilah antara perkara yang menunjukkan bahawa kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mentauhidkan Allah di dalam syukur kita itu. Maka pada masa itulah kita melihat Allah akan membantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah. Allah akan tolong kamu dan Allah akan tetapkan kaki-kaki kamu. Datanglah Dajjal. Datanglah tentera Dajjal. Ancam dengan pelbagai senjata. Bencana alamnya, dengan virusnya, dengan macam-macam. Datang dengan ketakutan tentera sebagainya. Maka bila kita tolong agama Allah, bersama-sama menolong agama Allah, Allah akan tetapkan kaki kita. Allah bagi kekuatan untuk kita istiqamah di atas din Allah. Tapi bila kita tinggalkan perjuangan, tak mau dah dakwah, tak mau dah tarbiyah, pentingkan diri sendiri, lari masuk hutan seorang-seorang duduk gitu je. Padahal ada lagi sahabat-sahabat saudara kita yang perlukan bantuan kita. Kita tinggalkan dia tanpa ada perancangan yang betul-betul strategik, yang tersusun secara jama'i. Maka pada ketika itu kita telah meninggalkan perjuangan tadi. Jadi masuk hutan bukan lari. Sekali lagi saya sebut, masuk hutan bukan lari. Masuk hutan nak bina kekuatan, bangkit. Siapa yang masuk hutan lari, dia pengecut dan bakhil. Pengecut pada Allah, bakhil pada manusia, dia tak boleh nak bantu. Akhirnya Allah biarkan dia. Sebab itu tuan-tuan perempuan, di akhir zaman ni kita kena ikut panduan sunnah, bukan ikut hasa hati. Ikut hati mati, kata orang Melayu. Ikut hati mati. Jadi jangan ikut hati, ikut iman. Ikut syariat Allah. Yang ketiga, bila Allah bagi nikmat dunia, tanda kehambaan kita bersyukur tadi, macam mana kita nak bersyukur? Bila kita mendapat nikmat dunia, hendaklah kita berwaspada terhadap sesuatu yang tersembunyi daripada penyakit-penyakit dan tipu daya dunia. Allah bagi dunia bukan sebab Allah sayang dunia dan bagi pada kita. Allah bagi dunia, nikmat dunia, kerana Allah nak uji kita dengan dunia. Jadi di sebalik nikmat dunia yang Allah bagi itu, ada tipu dayanya. Ada ujiannya. Ada ujiannya daripada Allah SWT, dan ada sesuatu yang boleh menyebabkan nafsu kita ini berpaling daripada Allah, tidak duduk di bawah Islam. Maka sebab itulah orang yang mengabdikan diri kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dalam kehidupannya, yang mahu menjadikan Allah sebagai Rabbnya, sebagai ilahnya tadi, maka datang dunia, nikmat dunia datang kepada dia. Duit banyak tiba-tiba, harta banyak tiba-tiba, kawan-kawan ramai sokong dia tiba-tiba, glamour, jadi pemimpin, dilantik, disokong, ramai-ramai sokong dia, naik dia, orang puji dia dan sebagainya. Maka dia tak berwaspada. Hendaklah dia berhati-hati dengan nikmat dunia. Sebab dunia ni sebenarnya dia adalah laknat, dilaknat oleh Allah, melainkan yang ada hubungan dengan Allah. Dunia ni menjadi laknat, kata Nabi SAW, melainkan yang ada hubungan dengan Allah, yang ada hubungan dengan akhirat, baru dia menjadi satu bekalan. Jadi sebab tu bila mendapat nikmat dunia, jangan kita seronok aja. Dapat duit, dapat macam-macam ni. Tetapi kita nak kena rasa berhati-hati, sebab kita bimbang dengan sebab nikmat dunia tadi, kita terputus pula hubungan dengan Allah. Jadi tanda bersyukur kepada Allah yang ketiga ialah kita berwaspada, berhati-hati. Jangan sampai kelalaian menjadi suatu yang menghantui kehidupan kita, kerana dunia yang telah mula menutupi hati dan pemikiran kita. Jadi ini terutamanya mereka yang berada di akhir zaman. Kita nak kena rasa ni, sebab dunia akan dibuka. Setelah ancaman, setelah macam-macam, dunia sebahagian kita akan dibuka. Sebahagian kita diberikan rezeki yang lebih. Sebahagian kita memang susah, sebahagian kita diberi rezeki lebih. Sebahagian kita dipecat, menganggur. Sebahagian kita dinaikkan pangkat. Dapat jadi orang besar. Orang keluarkan fatwa, orang keluarkan statement, kenyataan, sidang media. Ada macam-macam dia boleh buat. Jadi itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kelapangan hasil daripada dunia tadi, hendaklah kita meningkatkan syukur.
Perkara yang ketiga yang menyebabkan kita merasa seronok, gembira, lapang, sebab yang ketiga ialah sebab ziyadatul madhun, iaitu kita diberikan pujian, orang puji kita. Sebab kita seronok, kenapa seronok? Awak ni cantik lah kan. Awak ni pandai lah. Kamu ni kan, bagus lah. Kamu cakap ni, semua orang dengar, seronok dengar contohnya. Bagus lah kamu ni. Kamu ni handsome, orang puji kita. Kamu ni baik lah, beramal kan. Jadi antara perkara yang menyebabkan seseorang itu merasa lapang, seronok, gembira, mendapat pujian manusia. Manusia puji dia. Dia buat sesuatu projek, berjaya, orang puji dia. Dia buat satu kerja, untung, orang puji dia. Dia pula tolong orang, dia suka tolong orang. Dia suka bantu orang. Orang puji dia, baguslah, pandailah. Kamu ni anak yang baik dan sebagainya. Maka bagaimanakah apabila kita dipuji, disanjung, lalu kita gembira untuk melaksanakan sifat-sifat ubudiyah lillahi wahdah tadi. Macam mana kita nak berubudiyah kepada Allah? Macam mana kita nak mentauhidkan Allah ketika kita mendapat nikmat dipuji tadi? Macam mana kita nak menjadikan benar-benar pujian itu sebagai ibadah, bukan pujian itu sebagai suatu yang menyebabkan kita ujub. Orang puji kita, kita rasa itulah memang aku ni pandai. Kita rasa begitu. Kita tak cakap kat orang, kamu ni pandai lah kan. Pandailah kamu kan. Baguslah kamu. Kita cakap, aku memang bagus. Kita tak cakap, tapi hati kita rasa macam tu. Padahal, pada awal tadi kita sebut, segala yang ada kita buat tu daripada Allah. Tapi tiba kita rasa kita pula. Ini pujian orang. Ini pun satu yang nikmat yang kita kena tengok. Jadi di saat kita gembira, ketika kita gembira, rasa seronok, dipuji oleh manusia, maka kehambaan, tanda kita memperhambakan diri kepada Allah, tanda kita mentauhidkan Allah lillahi wahdah tadi, ialah menuntut kita supaya merasa takut kepada Allah. Bila orang puji kita, kita nak rasa takut. Ini pelik ni kan. Macam mana orang puji kita, kita takut. Kalau orang ancam kita, kita takut. Tapi orang beriman, apabila dipuji, baguslah kamu, pandailah kamu, maka yang pertama sekali dia merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa? Yang pertama sekali takut Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan keaiban, kecacatan kita. Nombor satu. Sebab kita baik tu pun sebab Allah tutup keaiban kita. Kan? Kita ada satu kebaikan menyebabkan satu dunia puji kita. Dapat Nobel Prize lah contoh kan. Ini orang barat bagi Nobel Prize. Bagi anugerah. Kan? Satu je kebaikan bagi anugerah. Tapi ada sejuta keburukan yang Allah tutup. Yang Allah tutup. Jadi kebaikan satu tu aja. Tapi keburukan dia, Allah tutup. Banyak yang Allah tutup. Maka kita nak kena takut. Kalau Allah buka keaiban kita, satu saja keaiban pun dah cukup untuk orang mencabut pujian-pujian tadi. Maknanya sebenarnya bukan kita ni layak untuk dipuji. Nampak? Dia pelik ni. Orang beriman ni pelik. Pada pandangan dunia lah. Orang dunia suka dipuji. Kalau boleh nak kena puji semua kan. Selalu kena puji. Tapi rupanya orang beriman ni, bila dipuji lagi dia bimbang. Kenapa? Dia bimbang kan. Dia takut Allah buka keaiban. Ya Allah, sesungguhnya mereka nampak kebaikan aku. Mereka tak nampak keburukan aku, keaiban aku, kehinaan aku. Sehingga akhirnya kan, aku ni akan lalai kepada pujian-pujian mereka. Maka adab kita untuk melahirkan ubudiyah lillahi wahdah itu ialah menuntut kepada kita supaya kita merasai, ya Allah, ya Allah, janganlah engkau tunjukkan keaiban aku. Maknanya kita minta ke Allah. Sebab kita tak layak pun nak dipuji. Tapi orang dah puji kita. Tapi kita, nombor satu, kita rasa takut. Bimbang. Ya Allah, aku buat ni kerana engkau. Tiba-tiba puji, takut berubah hati. Hati berubah kan? Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menutup keaiban-keaiban kita. Sehingga orang yang dekat dengan kita, yang jauh, kita tak nampak keburukan kita, dia nampak kebaikan. Jadi sebab itulah pada masa itu, hendaklah kita merasakan bahawa keaiban kita jika dibuka di tengah-tengah manusia, sudah tentulah keaiban kita itu akan menyebabkan manusia benci kita. Maka kita patah balik pada Allah. Orang puji kita, bagus kamu kerja gini. Tak, semua ni saya tak ada apa, Allah yang bagi. Allah izin, bukan saya. Saya ni tak ada apa. Hakikatnya semua itu daripada Allah. Kehendak pun dia punya, semua dia punya. Saya ni Allah bagi buat je. Kalau Allah tak bagi tak jadi. Allah, alhamdulillah. Kita patah balik pada Allah.
Kan? Patah. Sebab apa? Hati kita takut. Kan kita mengaku pujian tu kita punya. Maka Allah buka aib pula. Allah buka keaiban kita. Hilang. Sekiranya Allah membuka keaiban kita di tengah-tengah manusia, maka tidak ada seorang pun yang akan mendekati kita. Tak ada orang yang akan sama kita. Keaiban kita banyak. Keaiban kita banyak. Sebab itulah. Yang ketiga ini ialah apabila Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, pujian, orang puji kita, maka adalah kita, kehambaan kita bimbang, ya Allah, jangan murka ke aku, ya Allah. Pujian ni hak engkau, ya Allah. Engkau yang berhak dipuji, ya Allah. Janganlah engkau buka aib aku, ya Allah. Kita merayu ke Allah. Maka Allah SWT pun redha dengan kita. Sebab kita patah balik kepada dia. Kita patah balik pada dia. Kita mengagungkan dia semula. Jadi tidaklah pujian itu jadi maksiat. Maka pujian itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasa. Kalau tak, kita tertipu. Kita ingat kita dah buat baik dah, orang puji kita. Itu yang derma cek sampai besar-besar, sebesar-besar cek kan. Tunjuk, masuk sok khabar A, sok khabar B, sok khabar C. Masuk TV lagi, bagi cek. Berapa cek tu? RM1,000. Nak hadiah kat Palestin. RM1,000, sikit sangat. RM1,000,000 nak hadiah kat Palestin. RM1,000,000. Dia rasa orang memuji dia, baguslah, bagus. Hilang habis. Kemudian kelapangan tanpa sebab. Tadi kelapangan bersebab. Kelapangan tanpa sebab. Maknanya tidak ada satu yang taat, kita tak buat taat. Kita tak ada buat ibadah besar-besar. Biasa je, duduk-duduk je. Kita tak dapat dunia, tak ada dapat gaji ke, dapat harta, tak ada dapat. Orang pun tak puji kita. Duduk diam-diam je. Tapi hati kita gembira. Hati kita lapang, hati kita tenang. Maknanya tak adalah buat ibadah yang besar. Tak ada dapat dunia. Orang pun tak puji kita, tapi hati kita gembira, tenang kan. Jadi kelapangan tanpa sebab. Tak ada sebab-sebab tadi tu. Maka bagaimana kita nak berubudiah kepada Allah dalam mentauhidkan Allah, uluhiyah kepada Allah tadi? Menuntut kita yang pertama sekali, jangan minta banyak-banyak ke Allah. Allah dah bagi kita lapang, dah cukup lah. Maknanya duit dah cukup. Tak ada pertambahan duit. Rumah dah ada, tempat dah ada, semua dah ada dah, cukup dah. Isteri dah ada, suami dah ada, kan, anak-anak dah ada, kan, pekerjaan dah ada, semua ada dah, cukup. Jadi kemudian orang pun tak puji kita, memang kita dah terpuji, orang tak puji kita. Jadi bila tidak ada sebab-sebab yang disebut tadi, maka bagaimanakah tanda kita ni berubudiah kepada Allah? Jangan tamak, jangan nak lagi. Aku nak lagi, nak dunia lagi, nak puji orang, nak dapat dunia, nak puji orang, nak dapat kepada taat, nak buat tamak. Kita tamak dulu. Maka yang pertama sekali, adab kepada Allah, jangan kita meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada Allah. Orang yang begini banyakkan bertaubat. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jangan minta banyak-banyak. Ya Allah, aku nak kaya lagi. Ya Allah, dah kaya dah. Ya Allah, aku nak pangkat tinggi lagi. Ya Allah, dah pangkat dah tinggi dah. Aku nak terkenal lagi. Ya Allah, dah terkenal dah pun. Aku nak kan sensitif pula cakap, tak apalah. Nak minta lagi. Jadi adab kita kepada Allah, bila Allah dah bagi nikmat, bila Allah dah bagi rahmat pada kita, dah bagi kita hidup dalam keadaan selesa, hati kita tenang, rasa kita tamakninah, bahagia dengan Allah, jangan minta-minta ke Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nak lagi, ya Allah, nak lagi. Itu adab kepada kita. Allah akan bagi apa yang terbaik pada kita. Kita puji dia, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kita sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih ke, baca Quran. Kita tambah baca Quran. Kita tambah lagi kita punya zikir kita pada dia. Syukur kita pada dia. Tambahlah, jangan minta, tambah. Jadi ni perkara yang pertama. Yang kedua, adab kita dengan Allah ketika subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapat nikmat, kita rasa lapang, tenang, tanpa sebab, tak ada sebab apa-apa, sebab tak ada pertambahan tu tak ada. Maka kita kurangkan bercakap. Jangan banyak bercakap pada manusia. Jangan kita kata kita cakap-cakap aku ni sebenarnya bukan apa. Rumah dah ada, tanah dah ada, harta dah ada, keluarga dah ada, semua dah ada. Aku syukur ke Allah. Cakap-cakap pula tentang nikmat kita pada orang. Cerita-cerita ke orang pula. Aku ni tak sangka lah Allah bagi aku kekuatan bangun malam.
Aku boleh bangun malam, tiap-tiap malam boleh bangun. Aku boleh sembahyang 100 rakaat satu hari. Kan aku boleh macam-macam lah. Kita sebutlah kat orang cerita. Jangan banyak cakap dengan manusia. Jangan cerita-cerita benda yang tidak diperlukan. Kan? Jangan kita berbicara kepada manusia dengan banyak, menyatakan kelebihan-kelebihan kita, kekuatan kita, karamah kita, kehebatan apa-apalah. Tak payah cakap. Yang penting kita banyakkan puji Allah, banyakkan istighfar, banyakkan berdakwah. Dakwah tak apa. Dakwah, tengok orang yang ada masalah-masalah, kita bagi nasihat. Bagi nasihat kat dia, kita tolong dia. Itu tak apa. Tapi jangan kita bercakap-cakap, kan, menunjukkan kita ni dapat nikmat macam-macam. Jadi ini adalah perkara yang akan merenggangkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bagi kita tenang, bila Allah bagi kita lapang, gembira tanpa sebab. Tanpa sebab tadi, maka hendaklah kita bersyukur pada Allah dengan kita memperbanyakkan bermunajat pada dia, bercakap-cakap dengan dia, minta ampun pada dia, minta kekuatan pada dia. Ya Allah, aku nak buat dakwah ni, bantulah ya Allah. Nak buat dakwah, nak buat kerja dakwah. Ya Allah, aku nak berjihad, nak berjuang, ya Allah, tolonglah ya Allah. Minta Allah supaya kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab kita, supaya kita ni lebih lagi meningkat lagi ubudiah kita, abdi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan hal-hal yang lain dalam bahagian-bahagian apabila perkara-perkara yang bersebab yang menjadikan hati kita sedih ataupun menderita ataupun sempit, kaptu, maka seseorang itu akan berada dalam keadaan sempit hati dengan tiga sebab juga. Yang pertama, zanbun andustahu, iaitu kita buat dosa. Yang pertama, buat dosa. Macam mana hadis sebut tadi, siapa yang buat taat dia seronok, gembira. Siapa yang buat dosa, dia rasa gelisah, risau. Maka itu tanda dia seorang mukmin. Jadi apabila kita seorang beriman pada Allah, bila ada buat dosa, tak kira dosa fizikal, zahir ataupun dosa hati, maka akan timbullah perasaan sedih. Perasaan sedih sebab ada dosa. Maka apabila timbul perasaan sedih, apa adab kita? Bila kita buat dosa ni, suatu yang Allah izin berlaku pada kita. Apa adabnya? Adabnya ialah kita dituntut pada kita untuk bertaubat kepada Allah, menyesal. At-taubah nadamah. Taubat tu menyesal. Kerana pertama sekali buat dosa, menyesal. Astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita kena menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa Allah izin kita buat dosa? Kenapa Allah izin kita buat silap? Sebab Allah nak dengar kita bertaubat padanya, menyesal, merayu pada dia, minta tolong pada dia, minta ampun pada dia. Allah nak suruh kita minta ampun, sebab tu diizin kita buat dosa. Sebab tu ada soalan tanya, adakah seorang awliya Allah itu boleh buat dosa? Adakah seorang yang awliya Allah boleh berzina, boleh berdosa? Jawapannya boleh. Kenapa dia boleh berdosa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat dia bertaubat kepada Allah, nak melihat dia minta ampun kepada Allah. Dia duduk buat ibadah saja, satu ketika Allah gelincirkan dia, Allah izin dia terjerumus dalam dosa. Allah izin terjerumus dosa. Dan seorang yang beriman tadi, yang awliya Allah tadi, bila dia berdosa, bila dalam keadaan lemah, lalai sebagainya, dia teringat Allah, maka dia pun istighfar, menangis, dia bertaubat pada Allah siang malam, menyesal kerana tiba-tiba ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, ampunkan dosa aku. Sentiasa akan menyesal, menangis, patah balik kepada Allah, rujuk semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda kehambaan kita mentauhidkan Allah. Buat dosa yang diiringi dengan taubat lebih baik daripada buat amal tetapi di dalamnya ada kelalaian, di dalamnya ada dosa dan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebut kat sini, kesedihan yang berlaku pertama ialah dengan sebab buat dosa, maka apa dia punya sifat kehambaan. Dan proses kita nak mengenali Allah, nak dekat dengan Allah tadi ialah dengan kita bertaubat. Yang kedua, kesedihan juga disebabkan oleh dunia yang hilang. Hilangnya dunia ataupun berkurangan. Contohnya kita ditipu oleh orang tipu kita. Kita berniaga, orang tipu kita. Orang bohong kita, orang aniaya kita. Maka timbul dalam hati kita satu kesusahan, sempit. Kita rasa menderita dengan sebab tipu daya orang tadi. Maka apakah adab kita mentauhidkan Allah dalam ubudiyah lillahi wahdah, sebagai kita nak mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Ilah kita tadi, tuntutan kehambaan. Apabila kita telah hilang dunia, maka
kita reda kepada apa yang Allah ambil daripada kita. Adabnya hati kita reda. Ya Allah, engkau ambil jawatan aku. Tiba-tiba dia kena pecat, kena buang kerja. Tiba-tiba isterinya mati, suaminya mati, anaknya mati. Tiba-tiba hartanya dirampas. Tiba-tiba dia ditangkap di penjara. Yang pertama, reda. Adab kita mentauhidkan Allah. Bila Allah izin berlaku satu kesusahan, hilang dunia daripada kehidupan kita. Nombor satu, adab kita dalam mentauhidkan Allah tadi ialah kita reda. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, aku reda. Sebab kita tahu yang izin perkara itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ni maha berkuasa dan Allah maha bijaksana. Allah mengetahui apa yang berlaku pada kita. Tiba-tiba Dajjal datang kat Malaysia. Tiba-tiba berlaku peperangan. Kita tak prepare, tak siap. Susah hidup kita. Hilang. Rumah kita hilang. Mungkin rumah kita kena rampas ke, rumah kita kena bom ke, perang contohnya. Dan sebagainya. Rumah kita kena banjir ke, ataupun kelaparan, kebuluran berlaku. Maka yang pertama sekali, apa pun perkara yang berlaku yang disebabkan oleh kehilangan dunia daripada hidup kita, maka hendaklah kita reda. Itu nombor satu, adab kita dengan Allah. Itu tanda kita mentauhidkan Allah. Maka kita faham ini juga perbuatan Allah, ini juga kehendak Allah. Maka aku reda, ya Allah, engkau Tuhan, aku hamba. Engkau yang berhak untuk melakukan apa sahaja, aku hamba. Maka yang pertama sekali kita reda. Dan yang kedua, kita berharap, ya Allah, engkau dah ambil rumah aku, engkau dah ambil tanah aku, engkau dah ambil anak aku, jawatan aku, kerja aku, engkau dah ambil, ya Allah. Aku hanya berharapkan redha engkau. Aku berharapkan ganjaranmu, ya Allah, pahala. Kita harap pada pahala Allah. Mengharapkan pada balasan Allah yang baik. Ketetapan Allah yang baik untuk kita. Supaya kita menjadi hambanya yang dia redha, hambanya yang mendapat syurganya. Mari kita berharap pahala daripada Allah. Hilang kereta, hilang rumah, hilang tanah, hilang apa yang kita sayang. Kita berharap, ya Allah, aku sabar, ya Allah. Aku redha, ya Allah. Kau gantikanlah dengan satu yang lebih baik, ya Allah. Berharap kepada Allah. Berharap pahalanya, ganjarannya, balasannya yang lebih baik. Sebab kita ni hanya hamba. Kita hamba saja. Allah yang Tuhan. Maka tauhid Allah, kepada Allah tadi, dengan kita mengharap daripada Allah, ya Allah, kita berharap kepada pahala, ganjaran daripada kehilangan-kehilangan. Dan ini pujuk hati kita. Rumah kita hilang, Allah gantikan dengan istana dalam syurga. Kesihatan kita hilang, Allah gantikan dengan kecergasan, kesihatan dalam syurga Allah. Allah gantikan dengan redanya, itu lebih baik daripada kehilangan dunia yang sedikit. Yang ketiga ialah apabila seorang menzalimi kita. Kalau tadi yang ketiga orang puji kita. Orang puji kita. Yang ketiga, bila kita rasa kelapangan. Yang ketiga, bila kita sedih ni, bila orang zalim kita, menyakiti kita, fitnah kita. Masa tu kita sedih, kita rasa down, kita rasa lemah, kita rasa dihina. Maka apakah tuntutan ubudiyah lillahi wahdah? Apakah tuntutan kita untuk nak mentauhidkan Allah ketika kita berhadapan dengan kezaliman-kezaliman daripada manusia tadi? Maka tuntutannya ialah kita hendaklah sabar. Sabar. Orang buat jahat kat kita kan? Itu dengan izin Allah juga. Kita sabar. Kita redha dengan ketetapan Allah. Kita serahkan pada Allah. Kita sabar. Dan kita serahkan pada Allah. Ya Allah, aku serah pada engkau, ya Allah. Maka orang yang difitnah tidak perlu pergi polis. Tidak perlu pergi mahkamah. Kan? Tak perlu. Kalau kita pergi polis, mahkamah, tak dapat untung pun. Tak dapat apa-apa pun. Dia bukan boleh buat apa pun, kan? Tapi orang yang beriman, difitnah, dibuat macam-macam. Maka yang pertama sekali, dia tahu dia mencari redha Allah. Dia tahu dia mencari akhirat. Maka dia pun bersabar. Dan kemudian, ya Allah, aku redha, aku serahkan pada engkau, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah. Kan? Cukuplah engkau sebagai pelindung aku, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Orang aniaya kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau, ya Allah, yang menjadi pelindung aku, pemelihara aku, yang menolong aku, ya Allah. Kita serahkan pada Allah. Tak payah fikir nak balas. Tak payah fikir nak balas. Oh, dia fitnah aku dalam internet ni. Aku nak kena buat sekian. Nak kena buat sekian supaya dia teruk. Dia lebih teruk. Kita nak balas. Tak payah fikir balas. Serah ke Allah. Serah ke Allah. Ini tanda ubudiyah kita kepada Allah tadi. Ubudiyah kita kepada Allah SWT. Sekiranya orang menzalimi, menyakiti kita, maka kita tak payahlah nak susah-susah nak lawan dia. Kenapa kita lebih baik tidaklah? Boleh tak kita nak balas dia dengan setimpalnya? Boleh. Nak balas setimpal. Tapi kita tahu tak kita balas setimpal?
Kita takut bila kita lawan dia, kita balas dia, kita pula berlebihan daripada dia. Kita buat satu yang berlebih-lebihan daripada dia. Sehingga akhirnya kita pula zalim pada dia. Kita pula zalim kat dia. Ha. Dia fitnah kita satu benda. Masuk dalam internet, kita satu topik. Tiba-tiba kita fitnah dia, banyak lagi. Kita pula zalim kat dia. Ha, maka tiba-tiba dia pula baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ha, kita pula Allah murka. Ha, jadi sebab tu di sini apabila orang manusia menyakiti kita, menzalimi kita, maka yang pertama sekali sabar. Sebab itu ujian Allah. Allah tahu tak orang fitnah kita? Allah tahu. Allah tahu tak orang menyakiti kita? Allah tahu. Maka kita bersabar dan kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita lihat apabila berlaku perkara-perkara yang saya sebutkan di sini, insya-Allah bila kita melakukan apa yang saya gambarkan tadi, maka itu salah satu tanda kita sedang melaksanakan ubudiyah lillahi wahdah. Kita sedang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah dalam setiap keadaan, setiap ketika. Masa lapang, masa sempit, masa senang, masa susah. Dalam keadaan ada rezeki, tak ada rezeki, dalam keadaan apa sahaja. Maka perasaan kita, hati kita sentiasa kita letakkan harapannya, pergantungannya. Segala kita letakkan permohonan kita, permintaan kita, perlindungan kita sentiasa kita arahkan, kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan sebagai mentauhidkan Allah dengan uluhiyah. Sifat-sifat uluhiyatillah, uluhiyah Allah tadi. Allah yang berhak disayangi, Allah yang berhak dicintai, Allah yang berhak mendapat sujud kita, rakaat kita, Allah yang berhak mendapat tawakal pergantungan kita. Allah sahaja yang maha berhak untuk mendapat pengabdian daripada kita. Maka bila sampai suasana-suasana ini, orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah, orang yang mengenal Allah tadi, maka dia faham macam mana tuntutan perhambaan tadi. Macam mana dia nak bereaksi, respon dengan suasana-suasana tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan walau bagaimanapun keadaan yang Allah uji kita, kita sentiasa dalam keadaan berjalan menuju kepada dia, menuju takarub kepada dia, mendekati redha dia, dan akhirnya mudah-mudahan walaupun kita dalam keadaan susah di akhir zaman, mungkin kita akan berhadapan dengan ujian-ujian yang menyucuk-nyucuk hati-hati kita, menggoncang hati kita. Tetapi apabila kita faham bagaimana kita nak mentarbiyah diri kita, menghidupkan kehidupan kita ini dengan suasana iman, suasana mentauhidkan Allah, mudah-mudahan kita akan diberikan Allah barakahnya, rahmatnya. Allah akan beri hidayahnya kepada kita. Sehingga akhirnya kita akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang beriman, insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, insya-Allah. Kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita sambung lagi, insya-Allah. Nanti saya akan beritahulah bila, tapi malam ni tak ada. Kami dalam perjalanan, insya-Allah mungkin tak sempat kot nak buat. Jadi mungkin hari-hari yang akan mendatang, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amthal sa'at fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan.
اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواصلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا يا الله من المهديين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.